Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Balik dah makan, alhamdulillah. Sudah di surau tadi Walid. Boleh saya bincang sikit pasal Hambali? Ibu tak rasa muskil langsung, jadi sekarang nih ibu masih lagi nak cakap yang ajaran Walid. Itu betul ya betul, tak ada terpesong. Zikir-zikir yang dia bagi pun, tak ada yang bercanggah daripada apa yang ada dalam kitab. Jadi dengan minum air basuhan kaki, mencium kaki berpoligami walaupun tak mampu, sesuka hati suruh orang bercerai, berai hanya kerana tak nak ikut jemaah. Semua tu betul ke Bu? Kau tahu agama menuntut kita supaya taat pada musuh, taat dengan minum air basuhan kaki. Itu semua untuk ambil keberkatan daripada guru kita. Bila kita menuntut ilmu, kita nakkan keberkatan tu sampai pada Allah, pada Rasul. Balik tak pernah paksa minum pun. Kalau engkau nak berkat, kalau tak nak tak apa Bu. Ya Allah ya Tuhanku. Banyak lagi cara untuk kita dapatkan keberkatan tu Bu. Semua tu bida'ah. Rasulullah sendiri tak pernah menyuruh sahabatnya untuk minum air basuhan kaki. Sedangkan dia boleh lakukan itu Ibu. Karena apa? Karena dia Rasul, baginda. Sendiri tak pernah menyuruh umatnya untuk bercerai. Berai hanya karena tidak mempercayai perjuangannya. Tetapi Rasulullah suruh seorang lelaki itu menceraikan istrinya kerana tidak menolak tangan lain yang menyentuhnya. Ibu dan juga jemaah lain tu kes dia berbeza Bu. Macam mana ibu boleh kata tu betul Bu? Kau jangan nak samakan Walid dengan Rasulullah. Kau tak hidup pun pada zaman tu. Kau tak tahu pun apa yang terjadi pada masa tu. Subhanallah Bu, perantaraan kita dengan Allah hanyalah melalui Rasulullah, mursyid. Hanyalah untuk membimbing kita untuk mengenal Allah. Tapi bukan sampai kita taksub, sampai kita hilang kewarasan kita untuk berfikir. Hilang tauhid kita kepada Allah tanpa musik. Macam mana kau nak kenal Allah bukan ke wali? Yang kata jihad ummah akan menjadi kuat jika ada ketaatan pada mursyidnya. Itu kunci pada perjuangan kita. Dalam saya tidak yakin pada ketaatan, Hambali dan Baiduri, apa guna ilmu yang tinggi? Sekiranya ketaatannya berbelah bagi pada kita. Berkemungkinan, Baiduri ada di sini bersebab was-was itu sifat syaitan, terlalu awal untuk kita beranggapan begitu. Kita juga tidak boleh terlalu yakin. Ada mata, ada telinga kita pantau. Tidakkah Walik syak apa-apa? Apabila dia tiba-tiba memilih untuk tinggal di dalam pondok di sini, sedangkan dia mempunyai kelulusan tinggi, dan bosi mendapatkan kerja yang lebih baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Cik, Walid nak jumpa dengan Baiduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Walid sangat gembira. Baiduri bersama Walid untuk berjuang di dalam jihad rumah ini. Walid lihat Baiduria ada potensi yang sangat besar untuk menjadi pemimpin rumah. Cuma boleh ke wali nak tahu apakah perjuangan Baiduri ketika ini untuk jemaah jihad rumah. Saya tidak lari jauh daripada matlamat Walid. Dan saya percaya matlamat Walid juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 71 yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong kepada sesetengahnya yang lain, dan mereka menyuruh untuk berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Mereka yang mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul mereka inilah yang akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Maha Berkuasa, lagi Maha Bijaksana. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah juga yang Maha mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah An-Nahl ayat 125. Walid harap Baiduri faham akan maksud ayat ini, Akak. Akak tak rasa ke Habibah dihukum ni sebab sesuatu. Mulalah tu husnuzan, betul Kak? Aku muskil sangat Kak. Besar sangat kesalah Habibah tu. Sampai dia nak kena hantar ke Labuan. Dia cuma luahkan apa yang dia rasa tak puas hati Kak. Takkan tu pun salah dia. Isteri Walid tak payah fikir. Sekarang ni biar Habibah muhasabah diri dulu. Aku rasa tak sedap hatilah Kak bila Habibah kena macam tu. Aku rasa Walid sengaja, astaghfirullahaladzim. Masyitah mulut tu jaga yalah Kak. Mungkin Kak Rabiah yang masuk Walid. Akak tak rasa ke Rabiah tu gila kuasa hanya sebab Walid lantik dia jadi jurucakap? Dia dah besar kepala berlagak. Macam dia pula yang berkuasa dalam jihad rumah ni. Biarlah dia itulah Kak. Biarlah dia. Sampai hari akak pun akak bagi kat orang lain juga. Dia dah melampau Kak. Semua hak kita dia nak rampas. Bibah kena hukum. Ni pun aku tahu ni kerja dia. Tengoklah hari Bibah semua dapat kat dia. Sampai bila kita nak akur je Kak, akidah umat Islam adalah janji orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikut semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ini bersesuaian dalam firman Allah.
Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun katakanlah, siapa Tuhan yang memiliki langit yang 7, serta aras yang agung? Maka mereka menjawab, milik Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Saya tidak menghalang kamu semua untuk mentaati mursyid, tapi seperti ayat yang saya baru sebutkan tadi, sangat jelas, bahwa kita harus mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meletakkan Allah di atas sekali, melandaskan Al-Quran bukan manusia, serta perkara-perkara yang boleh memesongkan akidah, tanpa taat kepada seorang mursyid. Sebuah bahtera perjuangan tidak mampu berlayar, ibarat sebuah bahtera yang rosak. Surah An-Nisa ayat 59, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah dan Rasul, serta ulil amri, pemimpin daripada kalangan mereka. Kalimat taat yang diulang sebanyak 2 kali pada ayat tersebut, yaitu sebelum Allah dan Rasul, bermaksud ketaatan yang mutlak hanyalah bagi Allah dan Rasul. Adapun terhadap ulil amri, ketaatannya itu bersyarat, selagi mana mereka taat kepada Allah dan Rasul. Ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf akan membawa dirinya dalam pangkat iman, Islam, dan ihsan. Musyiriknya akan membawa dirinya kepada Allah dalam amal dan ilmunya. Tanpa ilmu musyriknya, tidak akan terbitlah mata zahir untuk melihat Allah. Maafkan saya Walid, ketika Sayyidina Abu Bakar mula-mula ingin dilantik menjadi khalifah umat Islam. Katanya, aku dilantik, namun aku bukanlah yang terbaik. Jika aku betul, kau bantulah aku. Jika aku salah, kau perbetulkanlah aku. Kebenaran ni dia salah amanah. Pendustaan itu adalah khianat. Susah sangat ke korang nak dengar arahan aku. Aku sebagai ketua dekat sini, hanya sampaikan apa yang Umi cakap. Kalau korang rasa korang tak setuju, korang boleh pergi bantah dekat Umi. Masalahnya, khidmat yang teruk kau tolak. Kat kita orang betul, yang kau tahu goyang kaki je. Kau dengar sini kau jangan ingat kau Amirah. Kau boleh mengarah orang macam tu je. Mana khidmat yang kau dah buat? Siapa ketua dekat sini, siapa yang lantik aku? Oh, so sekarang ni kau nak main-main nama Walid lah. Sebab apa? Sebab kau kesayangan Walid. Kan Umi dah pesan, kita kena dengar cakap ketua. Lagipun aku ni putri jerai. Kedudukan putri jerai itu paling tinggi antara semua putri tak. Kau salah tu, putri Gunung Ledang. Tahta dia lagi tinggi daripada engkau. Kalau kau tak ada telinga, kau tak pernah dengar Kau yang tak ada telinga. Kalau kau nak tahu, kau yang apa ni gaduh-gaduh apa ni Kenapa sampai nak kena gaduh-gaduh? Jangan nak perasan Tak ada satu putri pun yang nak berdamping dengan korang. Beralat aku, Suhaimi tak sempat nak tengok jihad. Rumah ke tempat baru kita. Sebelum ni pun dia yang beria-ia. Bukankah arwah yang bawa Tan Sri? Berjumpa dengan Walid rasa sunyi, dia tak ada. Orang yang ada kat depan mata tak dihargai. Tapi bila orang tu tak ada, baru diingati, itulah manusia. Macam aku dengan bini aku dulu. Bertentang mata je nak bergaduh. Tapi Nabi kuat juga iman kau Yalah sampai sekarang tak berganti-ganti. Rasanya Walid ada bagi tahu dia akan isikan kekosongan itu. Alhamdulillah akhirnya kena isi cepat tu. Sebab Walid kan dah bagi tahu orang macam kita ni perlu melepaskan stres. Nak pula kita berdakwah ke sana semari kan? Kamu ni itu bukan stres. Itu keinginan. Faham itu wajib. Hehehehe. Itulah memang kalau bab. Kalau boleh kahwin lebih daripada 4 ni, memang Abang Radin lah orang dia kan. Astaghfirullahaladzim. Mengarut mana ada putri. Isteri nak berdampingan dengan kita. Sebab apa, siapa kita? Hebat sangat ke kita ni Walid yang cakap. Jadi si Mia tu pun percayalah. Yang paling tinggi tak tanya adalah putri jerai. Sebab apa? Sebab putri jerai itu adalah isteri kepada Sultan. Dia boleh cakap Cik Siti orang Kembang ni gundek je. Mana aku tak marah. Faham tak semua benda ni tak wujud Mengarut kalau tak wujud. Kalau mengarut, buat apa Walid nak bagi title putri tu? Kat kita orang, sebab Walid nak didik akhlak korang, seperti seorang putri itu metafor. Sebab dia payah berlagak, kononnya dia ketul kat rumah ni, dampingan putri jerai, maka dia boleh bully kita orang semua. Kat sini, khidmat kat dia seorang, dah cukup. Cukup. Sekarang ni, saya dah tak nak dengar kisah putri-putri yang mendongengkan korang semua. Jangan nak perasan kita ni ada dampingan putri. Kalau betul nak contohi akhlak Fatimah, Azad, Zahra, Khadijah. Bukan benda-benda mengarut ni semua faham. Betabalan ya. Dah tiba masanya kita bawa jemaah kita ke alam Melayu. Malam tu nanti, Wali akan tabalkan putri-putri, panglima-panglima dan pembesar-pembesar. Yang Wali dah pilih, gabungan alam Melayu ni sangat penting untuk kekuatan perjuangan kita. Bukan ke sekarang ni kita berada di alam Melayu Wali. Dinda masih tak faham, tak mengapa. Persiapkan aja malam bahtera. Melayu tu dengan penuh gilang gemilang. Siapkan juga pakaian tradisional Melayu bagi mereka yang akan ditabal, gabungan alam Melayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petang ni saya nak keluar jumpa ustaz ke? Ada.
benda saya nak bagi tahu dia. Saya pun okeylah kalau macam tu. 3 kita balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam minggu depan. Rashid akan jumpa dengan Tan Sri untuk perbetulkan satu klausa dalam agreement. Aku dah bincang dengan lawyer. Bahaya kalau agreement itu dalam klausa tak limpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti alhamdulillah balik agreement. Tinggal satu lagi clause yang kita kena perbetulkan. Sudah tiba masanya untuk kita adakan. Malam Bahtera Melayu sudah lama wali tunggu. Beritahu semua pada jemaah. Ada nampak Baiduri. Tak ada Umi kalau jumpa dia. Suruh dia datang ke pondok muslimat. Baik Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi Hamali mana Hari ini tak ada pula nampak dia Umi, kenapa? Ada siapa tahu bawa keluar? Tak ada. Okey, cuba. Takkan awak tak tahu mana anak awak pergi? Tak tahu Umi, dia tak ada bagi tahu saya pun. Saya ingatkan dia keluar jumpa budak-budak jemaah. Macam dah selalu sangat dia keluar masuk. Dah tak ada adab dalam hidup berjemaah. Memang Walid dah lantik dia jadi amirah untuk anak-anak remaja perempuan dekat sini. Tapi dia kena ingat dia cuma amirah. Ada pangkat yang lebih tinggi yang dia kena hormati. Ya Umi, saya minta maaf. Nanti saya bagi tahu dekat dia. Dia hidup dalam berjemaah. Ada undang-undang dan peraturan yang dia kena ikut. Jangan sesuka hati langgar adab. Belajar macam mana nak hormat. Jangan sampai saya ambil tindakan. Minta maaf, saya sampaikan dekat dia. Kenapa kau pergi? Tak hairanlah sebenarnya. Kalau ajaran sesat ni berleluasa sekarang, kenapa perkara ini dah berlaku? Sejak zaman Rasulullah lagi, masa tu ada beberapa orang yang mengaku nabi palsu ni. Dia jadi lebih agresif semasa Nabi wafat. Dan pada zaman pemerintahan, Khalifah Abu Bakar waktu itu, ajaran sesat ni untuk menghancurkan agama Islam. Tetapi sekarang nih, kebanyakannya adalah untuk kepentingan diri. Saya hampir lupa, tapi saya rasa saya pernah bahas tentang perkara ni dekat universiti dulu. Hamali ingat tak ya? Saya nak ingat Usailama Al-Azab. Antara yang terkenal cuba mengaku Nabi dan cuba mencipta Al-Quran pada zaman itu. Walaupun dia dah masuk Islam, tapi dia juga belajar ilmu sihir. Dan dia percaya itu adalah mukjizat. Dia selalu cakap yang dia terima wahyu daripada Allah dan berkongsi wahyu. Dengan Nabi Muhammad Musailam, dia telah mengubah beberapa perkara dalam syariat Islam. Telah menyusun kitab sendiri untuk menandingi Al-Quran. Dia juga telah memerangi Madinah. Persoalannya sekarang, apakah tindakan Khalifah Abu Bakar bagi memerangi nabi-nabi palsu ini? Khalifah Abu Bakar telah menghantar panglima perangnya yaitu Khalid Al-Walid serta pasukannya untuk menumpaskan muslimah dan pengikutnya. Khalid Al-Walid kemudian terus ke Yamamah dan berlaku pertempuran yang dipanggil Perang Yamamah. Akhirnya Musalamah Al-Kazab tewas. Maka oleh itu apabila kita tahu wujudnya musuh-musuh agama yang hendak merosakkan dan akidah orang-orang Islam, maka kita wajib memeranginya. Cuma saya hendak kamu semua bertindak. Niat tak saya masak walik. Mana ada tandingan masakan istri wali. Nak ayam balik Walid. Saya nak tanya sesuatu boleh Sesuai tak sekiranya kita jodohkan Hambali dengan Baiduri, sebab saya tengok dia orang tu macam ada sesuatu. Boleh amanahkan saya untuk membebaskan Habibah. Bila telah menjatuhkan talak satu kepada Habibah, memang Walid akan menikah lain. Sebab tu dia cari salah Habibah. Masyita Dewi sayangkan Walid kan. Kita kena sabar, kita kena kumpul bukti yang banyak lagi. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah dan hukum-hukumnya. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah dan hukum-hukumnya oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pengertian bid'ah. Bid'ah menurut bahasa diambil dari bidah, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelumnya Allah berfirman, Badi'us samawati wal ardi. Allah pencipta langit dan bumi. Al-Baqarah 2:17. Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman Allah, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Al-Ahqaf 49. Maksudnya adalah, aku bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah ini dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahkan telah banyak sebelumku dari para rasul yang telah mendahuluiku. Dan dikatakan juga, fulan mengada-adakan bid'ah. Maksudnya, memulai satu cara yang belum ada sebelumnya. Dan perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Satu, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat, kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru. Di bidang iptek, juga termasuk di dalamnya penyingkapan-penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah, diperbolehkan. Karena asal dari semua adat istiadat, kebiasaan, adalah mubah. Dua, perbuatan bid'ah di dalam ad-diyan, Islam, hukumnya haram, karena yang ada dalam dian itu adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru, di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya ditolak, tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam ad-diyan Islam ada dua macam. 1. Bid'ah Qauliyah i'tiqadiyah bid'ah, perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dasar Rafidhah, serta semua. Firqah-firqah, kelompok-kelompok, yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. 2. Bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam ibadah. Seperti beribadah kepada Allah, dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian yaitu A. Bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan salat yang tidak disyariatkan, syam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran, dan lain sebagainya.